Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So kali ni aku nak share sebuah kisah seram yang dikongsi oleh OG. So OG ni cerita kisah seram yang dikongsi oleh kawan dia. So kawan dia ni pengantin baru. So nama pasangan pengantin baru ni ialah Ira dan Sol. Nama ni bukan nama sebenar. Dia sementara nak ambil tengah glamour watak yang ada dalam cerita. Ira dan Sol ni adalah pengantin baru. Diorang baru berpindah di sebuah perumahan ni, perumahan semedi. So harga sewaan rumah ni agak murah. So dia agak pelik dekat situ. Perumahan ni biasanya kalau semedi mahalan, tapi ni tiba-tiba pula murah. So korang, kalau korang jumpa benda-benda macam tu, korang jangan percaya lah, selidik dulu. So rumah tu memang cantik sangat, siap ada full furnish. So maka bergembiralah Ira ni. Biasalah kalau perempuan tengok benda yang cantik-cantik ni, dia excited. So tak perlu beli apa semua perabot kan, dah lah sewa murah. Lepas tu perabot ataupun fully furnished pula. So disebabkan semua dah lengkap, senang je kerja dorang. Dorang hanya tinggal lap, kemas dan susun balik ikut cita rasa masing-masing. So pada malam tu, lepas dorang habis mengemas, Sol ni, iaitu suami kepada Ira, ajaklah Ira ni pergi makan dekat kedai yang berdekatan. So jam masa tu menunjukkan dalam jam 11:30 malam. Diorang pun balik selepas kenyang lah. So masa ni Sol nak masuk tidur lah, disebabkan kepenatan lah, sebab seharian dah mengemas kan. Tapi si Ira ni pula, dia masih excited. Dia dah lah dapat rumah cantik, murah pula tu. So dia masih lah nak spend time, nak duduk dekat ruang tamu tu kan. So dia pun dalam dia santai duduk dekat ruang tamu tu, dia pun memerhati keadaan sekeliling yang dia dan suami dia kemas tadi. Agak puas hatilah dengan apa yang dia buat tu kan. So memandangkan Ira ni belum lagi nak tidur kan, dia pun memutuskan untuk menyambung tengok cerita dekat Netflix. So apabila dia tengah busy, tengah rally tengok drama Korea yang tengah lucu, tanpa dia sedar jam telah menunjukkan 2 pagi. So tapi bagi Ira, dia masih awal lagi kan. Apa salahnya dia nak layan episod 2 kan. So Ira ni dia jenis suka gelak, tak ingat dunia. So tiba-tiba dia tengah syok gelak tengok cerita Korea yang lucu tu. Tiba-tiba ada terdengar satu gelakan yang support dia. Lepas dia gelak, ada satu lagi gelakan. Bunyi gelak tu agak pelik, seolah-olah ditahan dalam kerongkong ni. Macam dia macam lag lah kat situ. So apabila dengar bunyi macam tu, Ira dengar balik-balik. Dia dengar elok-elok mungkin aku salah dengar ke apa kan. So dia dengar elok-elok, bunyi tu dia macam saya kedengaran lah, seolah-olah dia ada benda tu ada dekat ruang yang dia duduk tu. So bunyi tu macam rapat, makin dekat kan. So lepas tu tiba-tiba ada bunyi macam tu kan, ada seolah-olah orang menegur kan. So bunyi tu, lepas dia buat macam tu, dia pun sambung gelak lah, macam gelak yang gelak Maya Karin dekat dalam cerita hantu tu. So lepas tu
dia pun Ira ni decide lah nak tukar TV tu ke silent mode. So suara tu memang jelas kedengaran lah. Dan tiba-tiba lama kelamaan bunyi tu semakin kuat dan dia menilai dengan gembira, dia macam bergelak happy kan. Lepas tu dia pun macam hehehe, kemain dia kaunya makin kuat dia. So apa lagi belah, memanglah Ira ni lari tak cukup tanah. Tak pernah pula Ira lambat bangun time tu. So Ira pun bangun dengan rasa mamai dan rasa pening sangat-sangat. So dia nak buat sarapan time tu pun tak larat. So tiba-tiba dia teringat dengan kejadian malam tadi. Tapi dia masih mamai. Dia masih belalah dia sama ada dia ingat benda tu mimpi ke atau betul. So dia pun beranggapan semua tu adalah imajinasi dia je. Dan mungkin dia sebab penat sangat kan, kemas kan. So dia pun tak story lah cerita tu dekat suami dia, apa yang terjadi semalam. So Ira pun rehatlah seharian siang tu. Selepas dia makan beberapa biji pil, so sakit kepala dia masih denyut dan dia tidur pun sampai maghrib, sampai senja. Tengah tidur tu, tiba-tiba Ira rasa kaki dia ditarik kuat. So dia pun terkejut lah. Dan dia cuba bangun untuk melihat siapa yang tarik kaki dia. Dan tapi kaki dia tak boleh nak gerak. Dengan tengah bergelut dengan situasi, tiba-tiba Ira melihat satu lembaga yang keluar daripada bawah katil di hujung kaki dia. Lembaga tu berambut panjang, beruban serta berpakaian lusuh. So muka lembaga tu memang hitam, memang tak nampak. So pelan-pelan lembaga tu datang langkah ke tepi dia dan seterusnya menuju ke dinding. So masa inilah badan Ira dia macam ke tepi sikit lah, macam dia nak mengelak benda tu daripada terkena dekat dia. So lembaga tu siap-siap merangkak tepat di depan muka dia. Dia macam tahu tak, ni kau. Lepas tu dia macam merangkak ke depan. Tiba-tiba ada satu angin yang berbusuk dan dia pun datang. Angin yang berbusuk datang daripada rambut yang masa itu. So dalam mata benda tu ada hitam, mata putih dia tapi dia hitam kan. So gigi dia yang berkarat. So macam tu gambaran untuk benda tu. So masa tu dia melihatlah benda tu melompat, terjun daripada siling ke muka Ira pula. Dia macam terjun daripada atas terjun ke bawah. Macam seram pula dia macam ni kan. So disebabkan benda tu Ira pun menjerit lah. So Sol ni cepat-cepatlah masuk ke dalam bilik. Apabila dia dengar isteri dia menjerit tu kan. So apabila Sol masuk tu, dia tengok keadaan Ira yang sangat mengejutkan. So dia ternampak Ira mencekik diri dia sampai nafas tu terengap. Bola mata Ira ni terbalik ke atas lah, sehingga menampakkan mata putih saja. So mulut Ira tenganga sampai berbuih-buih
Dan badan Ira pula time tu panas. Yelah, suami dia tak nampak benda tu, tapi Ira nampak. So akhirnya Sol pun membawa Ira ke hospital. Dan macam biasa, benda-benda gaib ni doktor pun tak dapat nak sahkan. So apabila pergi ke hospital, doktor sahkan Ira ni terkena sawan akibat lebam panas yang melampau. So sepanjang dekat hospital, Ira banyak termenung. Mukanya dia pucat dan dia tak langsung nak bercakap. Apatah lagi dia nak pandang muka Sol. So Ira hanya memandang tepat ke depan tanpa mempedulikan orang sekeliling dia. Macam ni lah, dia statik pada satu tempat je. So Ira ni seperti mayat hidup yang tidak bercakap. Makan dan minum pun dikuasa, barulah dia nak makan. So selepas beberapa hari dekat hospital, akhirnya Ira dibenarkan untuk keluar. So masa ni entah kenapa Ira tiba-tiba boleh tersenyum. So maka si Sol ni pelik lah. So Sol dah pun bagi tahu dekat ayah Ira yang ada dekat kampung. Katanya 2-3 hari ni barulah mereka ke KL untuk menjenguk Ira. So Sol tadi bagi tahu mak ayah Ira. So parent dia kata 2-3 hari nanti kita orang akan ke bandar lah, macam tu kan. So Ira dan Sol pun selamat balik ke rumah. So terpaksa nak ambil cuti beberapa lama sikit sebab nak jaga Ira. So macam biasa, Ira akan terus ke bilik dan tidur di tempat yang sama. Sorry lah kalau korang dengar hujan . So tepat jam 2 pagi, tiba-tiba Ira buka mata dan dia macam tersedar pada tidurnya. Tiba-tiba perut dia rasa memulas, mungkin sebab angin masuk, sebab tak makan. Dan masa dia nak berjalan ke tandas tu, Ira ternampak satu helai rambut kelabu yang berkilau di lantai. Panjang sangat rambut. So Ira pun terfikir juga, padahal rambut dia pendek. So apatah lagi kan, rambut lelaki. So disebabkan perut dia terlalu sakit tadi, dia pun melemparkan rambut tu ke tepi dan dia macam nak cepat-cepatlah masuk ke tandas. Tengah syok menelan segala isi perut. So di belakang telinga Ira ni dia macam gatal lah. So beberapa kali jugalah dia cuba menepis-tepisan. Selepas selesai nak membuang hajat, Ira termenung sekejap dekat tandas tu. Tiba-tiba setompok rambut udang putih jatuh ke bahu Ira di sebelah kiri. So Ira pun tengok dia macam ada satu rambut jatuh dekat sebelah kiri. Dia pun tengok macam ni. So rambut siapa ni? Dia kata macam tu. So Ira pun tengoklah dekat atas sini tu. Rupanya lembaga yang dia tengok hari tu melekat tepat dekat atas kepala dia sambil mengekek ketawa. Ya, dia macam gelar hantu. So dan nampaklah barisan gigi dia yang sangat tajam dan berkarat, dan muka dia yang bodoh itu. So benda tu gelak macam nenek ketawa, nenek kebayan dalam cerita Mak Lampir tu. So tanpa buang masa, Ira pun terus keluar daripada bilik sambil menjerit dan menunjukkan ke arah bilik air. So masa ni lah Sol terkejut tengok keadaan Ira. Ira menjerit ketakutan dan menunjuk ke dalam bilik air tu. So masa ni lah Sol sempat melihat
terlibat orang tua dalam beberapa saat sebelum lampu rumah mereka berkelip-kelip dan padam. Ira terus memeluk Sol dan meminta mereka dan agar mereka segera keluar daripada rumah tu. So Sol pun ikutlah, dan dia pun ambillah phone bimbit dan mereka keluar ke halaman rumah. Ira tadi masih menangis ketakutan. Dia pun masih menangis dan dia pun peluklah suami dia, dan Sol pula call-lah kawan dia untuk minta bantuan. So masa itulah Sol dan Ira terdengar bunyi orang milai di dalam rumah tu, seperti dia gelak puas hati tau. Apalagi diorang pun terus pergi ke jalan besar untuk menahan teksi. Nasib baiklah ada teksi time tu juga. So mereka pun pergi ke rumah kawan. So Sol dan Ira bermalam di sana. Keesokannya Sol menelefon mak ayah Ira dan menceritakan sampai Z apa yang terjadi pada mereka. Rupa-rupanya masa hari pertama tu, Sol sendiri yang first time dikacau ketika dia tengah memai tidur. So Sol melihat sekelilingnya ada lembaga seperti nenek kebayan yang jalan mondar-mandir dalam bilik dia, dan dia pun tentu dengar ada suara gelak. Dia tahu isteri dia bukan gelak macam tu. So dia pun Sol ketakutan dalam malam tu, dan ayah pun dia tertidur. So Sol tak nak ceritakan apa yang dia dengar malam tu sebab dia tak nak Ira ketakutan. So ayah Ira ni rasa tak suka hati. Mereka pergi ke KL hari tu juga. Ayah Ira bawa ustaz di kampung untuk lihat siapa yang menghuni rumah Ira dan Sol ni. So ternyata rumah tu sebenarnya ada penghuni. So menurut ustaz yang datang rukiah rumah tu, ada saka yang tak bertuan yang datang rumah tu. Pemilik rumah tu meninggal dunia dan saka tu masih ada dalam rumah tu untuk cari tuan baru. So kebetulan Ira dan Sol orang yang pertama menyewa, maka saka itu berkenan kepada Ira untuk dijadikan tuan. Sebab itulah saka itu selalu munculkan diri di depan Ira. Maka malangnya bagi saka itu telah melekat ke dalam badan Ira. Maka ustaz tu haruslah merawatnya. So ustaz pun decide nak rawat Ira sebaik mungkin. So menurut kawan Oji ni, Ira masih dalam rawatan sehingga sekarang. Sebabnya Ira kadang-kadang terkena sawan bila masa kaget. Entah macam mana dia boleh dapat sawan tu. Dulu badan Ira ni cabi, tapi sekarang Ira makin kurus kering. So disebabkan saka tu nak sangat Ira, walaupun mereka bertindak, namun sisa bagi saka tu masih melekat kat Ira. So kita sama-sama doakan semoga Ira dapat sembuh seperti sedia kala dan ceria seperti selalu. So itu saja kisah bagi saka yang dikongsi oleh Oji, kawan ni. Cerita ni dia dapat daripada kawan dia. So itu saja untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi di next